Pembayaran SCR3 diagih mulai 26 Jun ini. Insurans dan takaful Rahmah serendah RM5 sebulan. Lebih 8 juta golongan B40 yang layak bakal menerima sumbangan tunai Rahmah Fasa 3 STR3 mulai Isnin ini. Pembayaran STR3 dipercepat dan disalur sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada Julai 2023. Yang melalui kenyataan, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan menyatakan sumbangan secara berperingkat itu bagi meringankan beban keuangan rakyat. Pembayaran ini membabitkan peruntukan lebih RM2 bilion. Penerima yang mempunyai akaun bank akan disalur bermula 26 Jun sehingga 5 Julai, manakala mereka yang tidak mempunyai akaun bank termasuk Sabah dan Sarawak menerima secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional pada 26 Jun. Fasa pertama dan kedua SCR telah disalurkan pada bulan Januari dan April lepas. Pembayaran fasa keempat SCR dijangka pada bulan November 2023. Orang ramai terutamanya golongan B40 kini boleh mendapatkan pelindungan insurans atau takaful kemalangan diri dengan sumbangan bulanan serendah RM5 sebulan atau RM36 setahun. Ia termasuk cukai jualan menerusi pakej Rahmah Insurance dan pakej Rahmah Takaful. Jadi kita dapat melihat bagaimana dia sangat mudah, sangat murah lah, boleh katakan sangat murah, dan inilah peluang khususnya kepada penunggang-penunggang dan pembonceng-pembonceng motosikal yang kita rasakan kali ini dapat diberikan perlindungan sekiranya berlakunya kemalangan ataupun kematian di kalangan mereka. Sebagai permulaan, pakej pelindungan diri Rahmah itu ditawarkan syarikat insurans dan takaful Etika General Insurance Berhad dan Etika General Takaful Berhad. Pelan insurans kemalangan diri Rahmah yang ditawarkan termasuklah pampasan kecacatan kekal akibat kemalangan atau penyakit atau kematian akibat kemalangan dengan pelindungan bernilai sehingga RM80,000. Permohonan boleh dibuat warga negara berusia 16 hingga 65 tahun serta boleh diperbarui sehingga usia 70 tahun. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD komited perkasa ekonomi digital negara bagi membangunkan hub syarikat pemula dan industri digital serantau. Menterinya Fahmi Fazil optimis pelaksanaannya mampu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadikan Malaysia sebagai harimau digital Asia. Malaysia merupakan sebuah negara yang semakin kompetitif dari segi sama ada sewaan bangunan, prasarana yang disediakan, talent yang kita ada yang mudah berbahasa Inggeris dan juga pelbagai bahasa yang lain. Maka saya lihat Malaysia boleh menjadi hub bagi syarikat-syarikat teknologi yang mungkin lahir di United Kingdom untuk mereka bertapak dan melebarkan sayap. Bertapak di Malaysia dan melebarkan sayap ke rantau Asia Tenggara. Hubungan dua hala Malaysia-United Kingdom turut membuka peluang lebih luas berikutan negara itu merupakan negara ketiga selepas Amerika Syarikat dan China dalam kemajuan inovasi dan penghasilan unicorn. Reputasi negara sebagai destinasi yang selamat mampu menarik minat pelabur luar sekaligus menjadikan Malaysia gerbang ke Asia bagi syarikat-syarikat digital antarabangsa. Kerajaan juga kini sedang menyediakan dasar serta undang-undang berkaitan aspek keselamatan data dan cyber yang lebih baik. Pelaksanaannya bakal melibatkan pindaan terhadap Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 serta meneliti RUU Omnibus bagi mewujudkan dasar digital negara yang lebih komprehensif. Malaysia juga perlu bekerjasama dengan negara lain di rantau Asia Tenggara bagi membangunkan protokol perkongsian data, merangkumi aspek kedaulatan data serta fungsi mudah alihnya. Sekiranya kita mampu
melengkapkan beberapa undang-undang baru termasuk pindaan kepada Akta Perlindungan Data Pribadi serta undang-undang Omnibus Perlindungan Data. Dan sekiranya di peringkat ASEAN kita dapat mengusahakan satu protokol on data sharing and data sovereignty yang membolehkan lebih banyak negara ASEAN mewujudkan undang-undang, memudahkan dan membolehkan data di data sharing antara negara-negara ASEAN. Ini bagi saya akan melengkapkan ekosistem ekonomi digital bukan hanya bagi Malaysia tapi rantau Asia Tenggara. Pengukuhan ekosistem ekonomi digital memungkinkan berlakunya dekad emas digital bagi negara sekaligus menjadikan Malaysia harimau digital Asia. Cadangan untuk menyiarkan lebih banyak program keagamaan dan program khusus untuk golongan orang kurang upaya OKU menerusi saluran RTM akan dipertimbang Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Timbalan Menterinya Teo Nii Ching berkata pihaknya sentiasa terbuka dengan sebarang cadangan bersesuaian sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Melalui saluran TV1, program-program yang berunsur agama adalah sebanyaklah 10.2%. 10.2%. Kalau kita rasa bahawa peratusan seperti ini masih tak cukup dan boleh ditambah tambah lagi, saya akan bawa balik cadangan ini ke LTM untuklah perbincangan selanjutnya. Bagi memperkasakan masyarakat OKU, RTM sentiasa melapor dan menyediakan slot khas untuk golongan istimewa tersebut. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan RUU fee Jabatan Penyiaran Malaysia Pengesahan 2023. RUU tersebut kemudiannya diluluskan Dewan Negara dengan suara majoriti. Undang-undang ini dibacakan kali ketiga. Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan yang mempunyai 45 kerusi dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada Pilihan Umum PRU Dun. Ia susulan pengumuman Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob pada Rabu lepas bahawa pembubaran Dun mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Pembubaran Dun bagi penggal ke-14 itu dilakukan 6 hari lebih awal berbanding tempoh mandat yang akan berakhir pada 28 Jun ini. PRU Dun Kelantan kali ini akan menyaksikan BN membuat kerjasama politik dengan Pakatan Harapan PH selain PAS yang menerajui Kelantan sejak tahun 1990 juga tidak bersendirian apabila membentuk kerjasama dengan Bersatu menerusi Perikatan Nasional PN. 40,000 pegawai serta anggota polis bakal ditugaskan di 6 negeri pada pilihan raya umum PRU Dun. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan ketika ini penyusunan serta persiapan anggota sedang dirangka bagi tujuan berkenaan. Jelasnya lagi pihak PDRM sentiasa bersiap siaga memastikan ketenteraman awam khususnya bagi menghadapi PRU Dun. Kita sekarang dalam penyusunan untuk menempatkan dalam anggaran hampir 40,000 anggota yang akan bertugas di kesemua 6 negeri. Sama ada anggota dalam negeri berkenaan ataupun kita datangkan daripada negeri-negeri yang tidak terlibat dengan pilihan raya. Jadi tujuan kita adalah yang pertama untuk memastikan keadaan keselamatan dalam negara terjaga, terutama di negeri-negeri yang akan berlaku pilihan raya negeri. Datuk Seri Saifuddin ditemui selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara di Ibu Negara. Tan Sri Razaruddin Husin dilantik sebagai Ketua Polis Negara ke-14 selama 2 tahun berkuat kuasa mulai 23 Jun 2023 sehingga 22 Jun 2025 menggantikan Tan Sri Akhriasani Abdullah Sani. Manakala Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin yakin gandingan kedua-dua individu itu mampu meneruskan kecemerlangan pasukan PDRM. Saya punya harapan yang sangat jelas dan keyakinan yang sangat utuh
bahawa Polis Darjah Malaysia di bawah kepimpinan Tan Sri Raza akan dapat meneruskan kelangsungan dan kecemerlangan kepimpinan yang telah ditinggalkan oleh Tan Sri Akril. Dengan gabungan baru Tan Sri Datuk Ayub sebagai timbalan Ketua Polis, saya percaya ini satu gandingan yang sangat mantap. Tambahnya, antara perkara yang perlu diberi perhatian termasuklah mengenai isu sensitif melibatkan 3R, iaitu agama, raja dan kaum. Beliau berharap perkara berkenaan dapat terus ditangani lebih-lebih lagi menjelang PRU DUN akan datang. Ekstremisme agama dan perkauman sempit perlu dielak dalam mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang harmoni. Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti berkata, teras Malaysia Madani yang menekankan aspek menghormati dan meraihkan kepelbagaian merupakan benteng kukuh menentang ekstremis agama dan perkauman. Sekiranya diambil di atas prinsip karamatul insan, kemuliaan insan, maka pelbagai bangsa, pelbagai suku kaum, agama, bahasa dan sebagainya tidak menjadi halangan dari perspektif agama Islam untuk melihat sebuah bangsa Malaysia yang bersatu. Seandainya ekstremisme agama dan juga rasisme ini tidak dikawal, ianya akan pasti menghancurkan negara. Kita melihat bahawa 6 rukun yang terdapat di dalam Malaysia Madani itu sangat bertepatan dengan kehendak agama Islam. Umpamanya dari aspek kemampanan, Islam mau melihat bahawa Malaysia yang bertamadun, Malaysia yang maju ke hadapan, Malaysia yang progresif dari pembangunan fizikal, tidak meninggalkan pembangunan kerohanian. Beliau turut menekankan pentingnya kesamarataan antara kaum diteruskan tanpa meleburkan identiti bangsa demi keamanan sejagat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kerajaan memperuntukkan sejumlah 50 juta ringgit dana padanan kepada Yayasan Hassanah bagi tujuan pelaksanaan inisiatif impak sosial menerusi Geran Khas Hassanah Siri 4. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin usaha dilakukan yayasan di bawah Khazanah Nasional itu mampu menyumbang kepada sosioekonomi khususnya komuniti terpinggir. Beliau turut menyeru kerjasama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan korporat untuk tampil dengan penyelesaian inovatif dana menyokong perusahaan impak sosial dan pertubuhan masyarakat sivil. Hassanah Special Grants also enabled significant growth in income generation amongst vulnerable communities. We have seen the emergence of success stories of local grassroots startups and social and impact businesses through collaborative efforts contributing to increasing Malaysia's economic competitiveness and building national resilience while delivering socio-economic benefits and impacts for the people. Ucap pertama disampaikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pada majlis penutupan rasmi Persidangan Global ASEAN Venture Philanthropy Network AVPN 2023 Anjuran Bersama Khazanah Nasional di Ibu Negara.
Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang bakal ditandatangani United Kingdom UK dilihat dapat merancakkan lagi inovasi pelbagai bidang negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata UK merupakan salah satu daripada 5 pasaran utama yang menyumbang kepada nilai pelaburan terbesar di Malaysia, iaitu 12.3%. These are exciting times because the UK, as a country that is focused on innovation, the third leading country in terms of innovation after the US and China, should be looking to Malaysia as a hub as well, as a launchpad to the rest of Southeast Asia. Double-digit growth. Selain itu, Fahmi memaklumkan industri pusat data, DC dan industri awan telah menyumbang nilai pelaburan sebanyak 59 bilion ringgit, menyasarkan pendapatan sehingga 3.6 bilion ringgit menjelang tahun 2025 sejajar inisiatif My Digital. Nilai pelaburan tersebut mampu menawarkan sebanyak 952 peluang pekerjaan, manakala pendapatan yang dicapai industri ini tahun lepas telah melepasi 2 bilion ringgit. Pengawalan inflasi dalam negara yang baik menyumbang kepada lonjakan 5 anak tangga kedudukan Malaysia dalam ranking daya saing dunia Institut Antarabangsa. Pencapaian ini sangat memberangsangkan dan mencerminkan komitmen kerajaan dalam menampung subsidi bagi mengawal harga barang. Dari segi harga ini, mungkin kita dapat mengawal inflasi dengan baik lagi. Kita dalam tangga yang terbaik, tangga pertama. Dan kita juga dapat melihat, kita dapat mengawal inflasi ini walaupun masih terdapat inflasi, tapi ini adalah secara perbandingan dengan 64 negara yang lain. Jadi kita dapat mengawal inflasi itu, sudah tentu kerajaan banyak mengeluarkan subsidi dalam hal ini. Kedudukan Malaysia ke-27 dalam ranking daya saing dunia akan membantu meningkatkan ekonomi negara untuk tempoh jangka masa panjang. Berdasarkan Pusat Daya Saing Dunia, penilaian bagi ranking tahunan itu berdasarkan 4 sektor, iaitu prestasi ekonomi, kecekapan kerajaan, kecekapan perniagaan dan infrastruktur.